Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tambim bil khair. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. InsyaAllah pada hari ini Isnin kita dapat lagi meneruskan kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim, dan kita masih lagi membahaskan surah Al-Jumu'ah, surah yang ke-62 dalam Al-Quran. Pada minggu lepas, Alhamdulillah, kita telah pun membahaskan ayat yang ke-9. So, pada hari ini insya-Allah kita akan bahaskan ayat 10 dan ayat 11 sebagai ayat yang terakhir kepada surah Al-Jumu'ah ni. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy rajim. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Yang bermaksud, kemudian setelah selesai salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini menjalankan urusan masing-masing dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak supaya kamu berjaya dunia dan akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pada ayat sebelum ni Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila azan telah dilaungkan pada hari Jumaat, supaya segera berhimpun ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan khutbah dan juga mengikuti solat bersama imam sehinggakanlah selesai. Sampai-sampai Allah Ta'ala mengatakan wadharul bai', tinggalkan jual beli. So, sesiapa yang tengah bekerja, dia tengah berniaga, kalau dia mendengar seruan azan, maka hendaklah dia segera pergi menuju masjid ataupun tempat-tempat dilaksanakan solat Jumaat, berhimpunlah dekat situ bersama-sama orang-orang Islam untuk mendengarkan khutbah dan juga mengikuti solat Jumaat. So, ayat 10 ni Allah Ta'ala menjelaskan apa yang sepatutnya dilakukan selepas selesai solat. Maka kata Allah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ أي فَإِذَا فُرِغَ مِنْهَا, apabila telah selesai daripada salat itu, termasuk khutbah dan salat tadi, maka kata Allah Ta'ala, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi. Pada ayat sebelum ni Allah perintahkan untuk berhimpun. Pada ayat 10 ni pula Allah perintahkan untuk bertebaran, untuk bersurai. Ya. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, carilah limpah kurnia Allah Ta'ala. Gilah bekerja balik. Nak berniaga, teruskan perniagaan. Nak masuk ofis, pilah balik masuk ofis. Nak buat kerja-kerja lain, silahkanlah buat. Ini menunjukkan kepada kita bahawa ajaran Islam itu ajaran yang
seimbang antara kepentingan akhirat dan juga kepentingan dunia. Kita tidak dilarang Allah Ta'ala untuk mencari kehidupan dunia, tetapi ketika mana datang seruan Allah Ta'ala untuk melaksanakan solat, maka segeralah tunaikan dan tinggalkan dunia terlebih dahulu. Jangan sampai kita balik sampai tak solat, tidak menjalankan perintah Allah semata-mata kerana hendak mencari harta benda dunia. Maka selepas selesai daripada solat dan juga khutbah tadi, seluruh rangkaian daripada ibadat Jumaat, maka Allah perintahkan fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah, bertebaranlah kamu di atas muka bumi Allah Ta'ala ni dan carilah limpah kurnia rezeki Allah Ta'ala untuk keperluan hidup kamu. Oleh kerana itu, kana Araq bin Malik radhiyallahu ta'ala anhum, Araq bin Malik radhiyallahu ta'ala anhum, idza shallal jum'ata, kalau dia sembahyang Jumaat, insarafa fawaqafa ala babil masjid, dan selepas selesai daripada solat tu, biasanya dia akan berhenti dekat pintu masjid. Ya, dia akan berhenti dekat pintu masjid. Bila mana dia nak keluar daripada masjid tu, dia tak terus keluar, dia berhenti sekejap dekat pintu masjid tu. Apa dia buat? Dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Apa doanya? Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, Allahumma inni ajibtu da'wataka, ya Allah, sesungguhnya aku telah perkenankan seruanmu. Dia dah datang sembahyang Jumaat, ketika mana datang seruan Allah Ta'ala, dia dah perkenankan, dia datang sembahyang Jumaat. Wa sallaitu faridataka, dan aku telah pun melaksanakan salat sebagai satu kefarduan untukmu, iaitulah salat Jumaat. Kerana salat Jumaat tu hukum dia adalah wajib, ya. Wantashartu kama amartani, dan sekarang saya hendak bertebaran sebagaimana engkau perintah. Sebab kata Allah, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di atas muka bumi. Maka dia mengatakan wantashartu kama amartani, dan aku bertebaran sebagaimana engkau perintahkan aku. Farzuqni min fadlika, maka kurniakanlah rezeki kepadaku dari limpah kurniamu. Kerana Allah mengatakan wabtaghu min fadlillah, dan carilah limpah kurnia Allah, maksudnya rezeki. Maka dia minta kepada Allah, farzuqni min fadlika, kurniakanlah daku rezeki daripada limpah kurniamu. Kerana hakikat semua rezeki yang kita dapat itu adalah limpah kurnia daripada Allah Ta'ala. Wa anta khairur raziqin, dan engkaulah sebaik-baik yang memberi rezeki. Inilah doa yang dibaca oleh Araq bin Malik apabila hendak keluar daripada masjid selepas melaksanakan solat Jumaat. Boleh tak kita amalkan doa ini, terutama lelaki yang pergi melaksanakan solat Jumaat? Jawapannya adalah boleh. Maka kita baca di pintu masjid ketika mana kita hendak keluar, Allahumma inni ajibtu da'wataka wa sallaitu faridataka wa antashartu kama amartani farzuqni min fadlika wa anta khairur raziqin. Moga-moga sebab kita baca doa ni, Allah Ta'ala murahkan rezeki kita, kerana kita mencari rezeki sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan. Ya, jadi antara waktu yang Allah perintahkan kita mencari rezeki selepas selesai daripada solat Jumaat, Allah perintahkan secara khas. Ya, oleh kerana itulah setengah ulama salaf menyatakan keutamaan berusaha selepas solat Jumaat, kerana ada perintah khas daripada Allah, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau kamu dah selesai daripada salat, bertebaranlah kamu di atas muka bumi Allah, cari rezeki limpah kurnia Allah. Ada perintah secara khas untuk mencari rezeki selepas Jumaat. Oleh kerana itulah, setengah ulama salaf, ulama-ulama terdahulu
mereka amat menggalakkan untuk bekerja, berniaga, menjalankan usaha-usaha kita selepas dari melaksanakan solat Jumaat. Maka waruya an ba'di salafi annahu qal, diriwayatkan daripada setengah ulama salaf, ya, man ba'a wasyara fi yaumil jum'ati ba'da salah, sesiapa yang membeli ataupun dia menjual selepas pada hari Jumaat selepas salat, barakallahu lahu sab'ina marratan, maka Allah Ta'ala memberkati dia sebanyak 70 kali. Ya, barakallahu lahu sab'ina marratan, Allah Ta'ala akan memberkati dia sebanyak 70 kali. Apa yang dia buat? Dia menjual ataupun membeli, berniaga, melakukan kerja-kerja yang sepatutnya dia lakukan ba'da salah, selepas daripada melaksanakan solat fardu Jumaat. Maka hari Jumaat itu selain ia hari untuk melaksanakan ibadat kepada Allah Ta'ala, hari itu juga adalah hari yang digalakkan kita untuk bekerja, khasnya selepas daripada melaksanakan solat. Ya, so mungkin ini menjadi kepada pengimbang kepada anggapan bahawa hari Jumaat itu sepatutnya tidak bekerja. Ya, ramai orang Islam menganggap bahawa hari Jumaat itu bukan hari untuk bekerja. Kenapa? Sebab ada perintah untuk datang solat Jumaat, wazarul bai', dan tinggalkan jual beli. Tetapi malangnya mungkin mereka lupa dengan ayat ini bahawa selain ada tegahan berniaga, berjual beli ketika mana hendak melaksanakan solat Jumaat, juga ada perintah untuk berusaha, untuk bekerja selepas selesai daripada melaksanakan solat. So oleh kerana itu tidak menjadi masalah bekerja pada hari Jumaat. Dan hari Jumaat tidak semestinya menjadi hari cuti. Ya, kerana mungkin ada lagi orang yang mempertikaikan sepatutnya hari cuti itu hari Jumaat, bukan hari Ahad, dia kata. Islam sebenarnya tidak ada menetapkan hari cuti. Ya, tidak ada menetapkan hari cuti. Hari Jumaat pun bukan hari cuti orang Islam. Ya, bukan hari cuti orang Islam. Bahkan ayat 10 surah Al-Jumu'ah ni menyatakan perintah untuk bekerja, berusaha pada hari Jumaat, khasnya selepas selesai daripada melaksanakan salat Jumaat. Baik. Kemudian selain Allah Ta'ala perintahkan tadi bertebaran di atas muka bumi Allah Ta'ala ni untuk mencari rezeki, orang yang bekerja dekat pasar dia kembali ke pasar, orang yang bekerja dekat pejabat dia balik ke pejabat dia, orang yang mungkin bekerja di kawasan industri dia masuk ke kilang tempat dia industri dia, orang mungkin yang bekerja sebagai driver dia kemudian kembali drive kereta dia di jalan dan lain sebagainya. Kemudian ada perintah kedua daripada Allah. Kata Allah, wadhkurullaha katsira, dan hendaklah kamu berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ya, maksudnya apa? Maksudnya walaupun Allah Ta'ala perintahkan selepas melaksanakan solat tadi untuk mencari rezeki, bertebaran di atas muka bumi Allah Ta'ala ni untuk mencari rezeki, tapi ada satu perkara yang Allah Ta'ala nak tekankan, wadhkurullaha katsira, banyak-banyak kamu berzikir kepada Allah. Walaupun kamu kembali berniaga, berjual beli, atau yang mungkin masuk pejabat, atau mungkin yang sebagai driver, atau mungkin sebagai cikgu dia mengajar dan lain sebagainya. Jadi walaupun Allah perintahkan selepas solat Jumaat itu bertebaran di atas muka bumi ini mencari rezeki, bukan berarti itu memutuskan zikir kita kepada Allah. Jadi ayat ini membatalkan anggapan orang bahawa berzikir kepada Allah Ta'ala itu hanya semasa solat. Ya?
Selepas daripada solat pun, bahkan dalam setiap keadaan, hatta dalam keadaan kita bekerja, berjual beli, dekat pejabat, driver, cikgu dan lain sebagainya, hatta dalam keadaan kita bekerja pun digalakkan Allah untuk sentiasa banyak-banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. So oleh kerana itulah berzikir ini kemudian digalakkan pada setiap masa. Ya, misalkan orang yang bekerja dekat pasar sebagai peniaga, digalakkan untuk banyak berzikir kepada Allah. Kenapa Allah Ta'ala galakkan begitu? Wala tashghalkumud dunya 'anil ladzi yanfa'ukum fid daril akhirah. Jangan sampai dunia itu menyibukkan kita daripada sesuatu yang bermanfaat bagi kita di akhirat nanti. Jadi walaupun kita bekerja, jangan sampai pekerjaan kita itu membuat kita lalai daripada Allah. Jangan sampai perniagaan kita itu membuat kita lupa kepada Allah Ta'ala. Wadhkurullaha kathira. Maka disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana seseorang masuk ke dalam pasar pun dia digalakkan untuk berzikir. Ya. Disebut dalam hadis Nabi, man dakhala suqan minal aswaq, sesiapa yang masuk ke dalam satu pasar, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca ni ketika mana dia masuk ke dalam pasar, mungkin dia untuk berniaga, maka kutibat alfu alfin hasanat wa muhya anhu alfu alfin sayyi'at, maka akan dituliskan bagi dia beribu-ribu kebajikan dan akan dipadam, dihapus daripada dia beribu-ribu keburukan yang pernah dia buat. Ya. Wa qala Mujahid, dan Mujahid juga berkata, la yakunul abdu minadh-dhakirin Allah katsira, seorang hamba tidak akan disebut sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah, hatta yadhkurullaha qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an, sehinggakanlah dia dapat berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan juga berbaring. Inilah juga antara ciri golongan ulul albab yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Kata Allah, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar. Jadi Allah Ta'ala sebut ciri ulul albab itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman, mereka lah orang-orang yang sentiasa berzikir kepada Allah qiyaman, dalam keadaan dia berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan dia duduk, dan juga wa ala junubihim, ketika mana dia berbaring. Maka galakan berzikir mengingati Allah bukan sahaja dalam solat ataupun ketika mana kita melakukan ibadat-ibadat khas, bahkan dalam semua aktiviti kehidupan kita digalakkan untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dekat pasar pun berzikir, dalam pejabat pun berzikir, dekat perjalanan pun berzikir. Wadhkurullaha katsira, banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan kita. Ya. Baru kemudian pada hujung ayat tu Allah Ta'ala sebut la'allakum tuflihun, moga-moga kamu akan menjadi orang-orang yang berjaya. Ya, berjaya dekat mana? Berjaya dunia dan akhirat. Jadi tips kejayaan yang sesungguhnya itu ialah laksanakanlah solat, selepas solat bertebaranlah di atas muka bumi Allah Ta'ala ni untuk mencari rezeki. Selain daripada itu, jangan lupa sentiasa banyak-banyak berzikir kepada Allah. Kalaulah ni dilakukan seorang Muslim, maka kejayaan pastilah akan datang kepada dia di dunia dan di akhirat. Banyak-banyak zikir kepada Allah. Dan ayat ini mengajarkan kepada kita bahawa
antara amalan untuk mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat itu ialah dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam satu riwayat dinyatakan, ya, mathalul ladzina yadhkurunallah wal ladzina la yadhkurunallah, bandingan orang-orang yang sentiasa berzikir kepada Allah dan orang-orang yang tak ada berzikir kepada Allah, kamathalil hayy wal mayyit, bandingkan dia seperti orang hidup dengan orang yang mati. Orang yang berzikir tu ialah seperti orang yang hidup, kerana hati dia hidup dengan zikrullah. Manakala orang yang tak berzikir kepada Allah, ia seperti orang mati, walaupun mungkin jasad dia masih hidup di atas dunia ni. Maka wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun, perbanyaklah berzikir kepada Allah, dengan itu insya-Allah kita pula akan mencapai kejayaan, ya. Baik, kita teruskan ayat yang terakhir, iaitulah ayat 11. Allah Taala berfirman, wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman qul ma 'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Dan apabila mereka mengetahui kedatangan barang-barang dagangan yang baru sahaja tiba atau mendengar sesuatu hiburan, mereka bersurai lalu pergi kepadanya, meninggalkan engkau berdiri di atas mimbar. Katakanlah wahai Muhammad, pahala yang ada di sisi Allah adalah lebih baik daripada hiburan dan barang-barang dagangan itu. Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Ayat Allah Ta'ala ni, iaitulah ayat 11 surah Al-Jumu'ah ni mempunyai asbabun nuzul. Ada sebab ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebut dalam pelbagai riwayat, antaranya hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, dan juga ada riwayat-riwayat daripada sahabat-sahabat Nabi SAW yang lain. Disebut bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jum'ah, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah pada hari Jumaat. Maknanya tengah solat Jumaat dah ni Nabi sampaikan khutbah. Faqadimat 'irun ilal Madinah, maka saat itu datanglah satu kumpulan perniaga sampai dekat Madinah. Orang Arab ni pada masa dahulu mereka suka pergi bermusafir untuk berniaga. Selalunya mereka pergi menjual ke negeri orang lain, dan apabila mereka hendak pulang ke Madinah ataupun ke kampung mereka, mereka juga membawa barangan untuk dibeli oleh orang-orang Madinah pada saat itu. So ketika mana Nabi menyampaikan khutbah, kemudian datanglah sekumpulan peniaga-peniaga. Faftadaraha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba bangkit bergegas sahabat-sahabat Nabi pergi mengejar kumpulan peniaga yang datang tadi. Hatta lam yabqa ma'a Rasulillah illa 12 rajulan, sehingga kan tidak ada yang tinggal bersama-sama dengan Nabi dekat masjid itu melainkan 12 orang sahaja. Ini sama seperti riwayat daripada Imam Ahmad rahimahullah, bahawa yang tinggal dekat masjid tu dengan Nabi semasa khutbah hanya 12 orang sahaja. Lain daripada itu bagaimana? Mereka pergi mengejar peniaga yang baru sahaja sampai ke Madinah pada saat itu. Dan ada juga riwayat menyatakan, yang sampai ini dia datang membawa drum. Sebab tu Allah Ta'ala sebut pada ayat ni Allah, sesuatu yang melalaikan, dan juga mereka membawa barang perniagaan. Akhirnya sahabat-sahabat Nabi lari menuju orang-orang tersebut, dan Nabi hanya tinggal bersama lebih kurang 12 orang sahabat yang tetap bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka pada ayat ni Allah Ta'ala sebut wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Dan apabila mereka mengetahui kedatangan barang-barang dagangan ya yang baru saja tiba atau mendengar sesuatu hiburan seperti drum yang dipukul tu, maka mereka bersurai lalu pergi kepadanya dan meninggalkan engkau sendiri berada di atas mimbar ya. So Nabi berdiri di atas mimbar, mereka semua pergi menuju peniaga-peniaga tadi ya. Ini memberi pengajaran kepada kita pertama bahawa semasa khatib berkhutbah maka tidak boleh kita melakukan perbuatan-perbuatan di luar daripada perkara yang dibolehkan semasa khutbah ya, tidak boleh. Patah lagi sampai meninggalkan khatib, tidak diperbolehkan. Maka dalam satu hadis Nabi SAW, orang yang mengatakan ansit saja, diamlah kamu kepada orang lain yang mungkin tengah bising, itu pun kata Nabi telah menyia-nyiakan solat Jumaat dia. Patah lagi sampai meninggalkan Nabi SAW sedang berkhutbah. So oleh kerana itu Allah Ta'ala kemudian menurunkan ayat ni ya, kata Allah wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima, dan mereka meninggalkan engkau wahai Muhammad qa'ima, dalam keadaan Nabi berdiri di atas mimbar ya. Nabi masih berdiri di atas mimbar, mereka tinggalkan semua Nabi sallallahu alaihi wasallam wal iyadzu billah ya. So berdasarkan ayat ini juga wa tarakuka qa'ima, dan mereka tinggalkan engkau dalam keadaan berdiri. Ini menjadi dalil ala anna al-imama yakhtubu yawmal jum'ati qa'iman. Ini menjadi dalil bahawa seorang khatib yang menyampaikan khutbah pada hari Jumaat hendaklah dia berdiri. Maka dalam hadis daripada Samurah radhiyallahu taala anhu, dia menyatakan kana Nabi sallallahu alaihi kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah dengan dua khutbah. Khutbah yang pertama dan ada khutbah yang kedua ya, dan dia bersaksi bahawa yajlisu bainahuma, Nabi duduk di antara dua khutbah itu. Maka sesiapa yang pernah menyaksikan khatib Jumaat ya, maka ada khutbah pertama dan imam akan duduk, lepas tu dia akan meneruskan khutbah itu lagi ya. Nabi buat begitu. Yaqra'ul Quran wa yadhkurun nas. Di antara daripada dua khutbah itu Nabi baca Quran dan menyampaikan peringatan kepada orang lain. Ini satu contoh yang mesti kita contohi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana menyampaikan khutbah ya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala sebut tadi pada ayat ni ya, wa tarakuka qa'ima, dan mereka tinggalkan engkau wahai Muhammad dalam keadaan berdiri. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Katakanlah wahai Muhammad, ma 'indallah, ganjaran, balasan, pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, khairum minal lahwi wat tijarah, itu semua lebih baik, lebih utama daripada al-lahu, sesuatu yang mendatangkan kesia-siaan, wat tijarah, dan berniagaan, berjual beli. Ganjaran yang Allah Ta'ala sedia itu jauh-jauh lebih besar lagi berbanding keuntungan yang mungkin didapat kerana pergi berniaga, meninggalkan solat Jumaat ataupun tidak mendengar khutbah. Ketahuilah ma indallahi khairun minal lahwi wat tijarah. Ganjaran yang ada di sisi Allah Ta'ala itu lebih baik daripada semua usaha perniagaan yang dia jalankan. Itu semua lebih baik. Ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut wallahu khairur raziqin, dan Allah Ta'ala lah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya, tidak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala dalam memberi rezeki. Dialah khairur raziqin, dialah sebaik-baik pemberi rezeki kepada kita. Ya.
ini memberi pengajaran juga kepada kita sebagaimana kata Al-Imam As-Sa'di, laisa as-sabru ala ta'atillahi mafutan lirizq. Kesabaran dalam melakukan ketaatan itu tidak berarti membuat kita luput daripada rezeki. Jadi jangan sampai kita berfikir, kalau saya sibuk ni buat amal ni, macam mana saya nak cari rezeki? Ketahuilah bahawa laisa sabru ala ta'ati mufawwitan lirizq. Kesabaran dalam melakukan ketaatan pada Allah itu tidak akan meluputkan rezeki kita. Allah Ta'ala pasti akan beri. Kenapa? Fa innallaha khairur raziqin, kerana Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Dekat sini Allah nak menegaskan dahulu khasnya kepada para sahabat, kamu jangan nak tergesa-gesa pergi jumpa dengan kumpulan peniaga tu. Sebab apa? Sebabnya ialah kalau kamu sabar dalam melakukan satu ketaatan, maka rezeki yang telah Allah tetapkan sebagai rezekimu tidak akan pernah luput daripada engkau. Selama-lamanya engkau akan dapatkan. Kerana kata para ulama macam ni, rezeki dengan kematian itu sama. Sebagaimana kematian datang mengejar kita, begitu juga rezeki kita akan datang mengejar kita. So kalau Allah Ta'ala sudah tuliskan itu sebagai rezeki kita, maka di mana sahaja pun kita berada, kita akan dapatkan rezeki tersebut. Sebaliknya, kalau tentang suatu perkara itu Allah memang tidak pernah rezekikan untuk kita, maka kita tidak akan pernah dapatkan itu. Jadi sabar dalam melakukan ketaatan tidak berarti meluputkan rezeki yang ada Allah Ta'ala bagi. InsyaAllah dengan sebab kita sabar melakukan ketaatan kepada Allah, rezeki lagi-lagi Allah Ta'ala tambahkan. Kerana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Allah Ta'ala akan sentiasa kurniakan pertolongan kepada mereka. Baik, mungkin itu sahajalah kuliah kita pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah pun berjaya menyelesaikan surah Al-Jumu'ah, surah yang ke-62 dalam Al-Quran. Moga-moga Allah Ta'ala sentiasa jaga ingatan kita, pemahaman kita terhadap kitabnya Al-Quran, dan dengan itu insya-Allah kita akan lebih mudah lagi untuk mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya-Allah kita sambung nanti kepada surah yang berikutnya, iaitulah surah Al-Munafiqun. Macam mana kita nanti dapat mengenali orang-orang munafik. Terima kasih kepada semua, yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.